adalah Dokter dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Wong Kong Wai dari kumpulan 2. Saya Nur Asyiki binti Hamzah dari kumpulan 2 nombor metrik 27798. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harbi Musaruddin dan nombor metrik 27798. Nama saya Nur Anisyara binti Muhammad Fauzi dan saya memegang nombor metrik 278022. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Maisara binti Hamizan, nombor metrik 275655. Ini merupakan seorang jutawan Melayu pada abad ke-19 yang berani menentang dengan British dalam campur tangan pentadbiran negeri Perak. Beliau dilahirkan pada tahun 1836 di Bukit Kantang dan meninggal dunia di Singapura semasa ia berumur 59 tahun, yaitu pada tahun 1895. Dan Ibrahim merupakan anak kepada Long Jaafar. Ayahnya merupakan usahawan dan pengusaha pelumbung biji timah di Lalut. Dan Ibrahim juga mempunyai 3 isteri, seorang abang yang bernama Pulau Seman dan seorang adik yang bernama Cik Alan Sepia. Beliau pernah dijadikan sebagai anak angkat kepada pasukan Seri Sultan Jaafar Muhammad Shah. Ngah Ibrahim merupakan seorang pembesar Melayu yang menjadi penentang dalam campur tangan British dalam pentadbiran negeri Perak. Dia dituduh bersubahat dalam membunuh residen British iaitu JWW Beach di Perak dan bersama-sama bapa mentuanya iaitu Laksmana Muhammad Amin telah dibuang negeri ke Kepulauan Seychelles. Ngah Ibrahim mati di Singapura dalam tahun 1855. Nama penuh dan gelaran kebesarannya ialah Orang Kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim bin Jaafar. Ngah Ibrahim merupakan anak kepada Long Jaafar yang dijadikan orang besar jajahan dengan gelaran Orang Kaya Menteri. Gelaran ini diberikan oleh Sultan Abdullah Muhammad Shah. Long Jaafar juga diberikan kuasa untuk membangunkan daerah Larut. Setelah Long Jaafar meninggal dunia dalam tahun 1857, gelaran dan kuasanya diturunkan kepada Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim mempunyai 3 orang isteri. Isterinya yang pertama ialah anak kepada Laksmana Muhammad Amin. Membangunkan sebuah kota yang kini dipanggil Kota Ngah Ibrahim di Matang yang menjadi pusat pentadbirannya. Ngah Ibrahim merupakan orang kaya jajahan dan mempunyai wawasan yang meluas untuk memajukan daerah Larut Matang. Dalam tahun 1872, Ngah Ibrahim telah mengajikan Kapten Tristram Speedy sebagai setiausaha pentadbir di dalam wilayahnya. Untuk mengerjakan lumbung biji, Ngah Ibrahim mendapatkan perkhidmatan Kapitan Cina yang membawa kuli dari negeri China. Far dan keturunannya, kekayaan Larut tidak dikongsikan bersama dengan kerajaan Perak. Ngah Ibrahim membina sebuah kota di Matang yang dipanggil sebagai Kota Ngah Ibrahim. Di dalam kota tersebut, Ngah Ibrahim membina sebuah rumah besar yang kini menjadi bangunan Muzium Matang. Ngah Ibrahim mengadakan sistem pentadbiran moden di wilayah Larut dan mempunyai pasukan polisnya sendiri dan mempunyai seorang hakim untuk mengadili kes-kes tuntutan, seorang magistrat dan juga bendahari untuk memungut cukai dan mentadbir kewangan wilayah. Ketegangan juga berlaku kerana wujud kejadian-kejadian yang dicetuskan oleh imigran-imigran China yang semakin ramai. Ini menyukarkan Ngah Ibrahim untuk mengawal keadaan. Untuk mengatasi masalah ini, beliau telah menubuhkan pasukan polis yang diagontai oleh 40 orang Melayu. Akan tetapi, pasukan polis ini gagal untuk mengawal kekacauan-kekacauan dan kegiatan kongsi gelap yang dicetuskan oleh orang Cina. Ngah Ibrahim tahu ia perlu mengukuhkan pasukan polisnya. Pasukan polis yang diadakan oleh Kapten Tristram Speedy dalam tahun 1873 terdiri daripada 110 orang anggota Sikh yang diambil dari wilayah Patiala, Ludhiana dan Firozapur di Punjab.
India untuk menjadi sepoi. Mereka dilengkapkan dengan senapang dan pistol dan mempunyai 4 laras meriam krab. Pada tahun 1861, peperangan telah berlaku di antara Kongsi Gelap Go Kwan dan Kongsi Gelap Si Kwan. Maka, perang telah tercetus dan diberi nama sebagai Perang Larut. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang sengit antara pelombong biji timah. Maka, bekalan biji timah terganggu. Perang ini juga tercetus akibat pergaduhan mengenai saliran sungai ke lombong biji timah. Kaedah yang digunakan oleh pelombong biji timah pada masa itu ialah perlombongan palung. Perlombongan palung memerlukan sumber air yang baik untuk memudahkan proses perlombongan biji timah. Akibat perasaan tidak puas hati, kumpulan Gihi di Klan Baru Kementing telah diserang oleh kumpulan Haisan di Klan Power Taiping. Maka, bekalan biji timah telah terganggu dan mengakibatkan pedagang Cina yang telah membuat pelaburan di dalam perlombongan biji timah di Pulau Pinang berasa terganggu kerana perniagaan mereka terjejas teruk. Seterusnya ialah Perang Larut Kedua. Punca utama peperangan ini telah disebabkan oleh pergaduhan permainan judi. Dalam pergaduhan itu, kumpulan Haisan telah menawan 14 orang ahli kumpulan Gihi. Mereka menjadikan orang itu sebagai tebusan. Pada akhirnya, kumpulan Haisan membuat keputusan untuk membunuh 14 orang tebusan itu. Namun, salah seorang ahli daripada tebusan itu berjaya melepaskan diri. Tebusan itu juga berjaya membuat aduan kepada kumpulannya. Ahli kumpulan Gihin menjadi sangat marah dan berasa tidak puas hati dengan pembunuhan itu. Oleh itu, kumpulan Gihin berhasrat untuk membalas dendam dengan menyerang perkampungan Haisan dan telah membakar bangunan di dalam kampung itu dan membunuh 40 orang penduduk. Akhirnya, pergaduhan itu menjadi semakin sengit apabila bekalan biji timah terganggu. Pentadbir British telah menjalankan siasatan dan mula campur tangan tentang masalah ini. Apabila siasatan dilakukan, mereka mendapati bahawa kumpulan Gihin dan kumpulan Haisan bersalah kerana mengganggu keamanan Pulau Pinang. Maka, mereka dikenakan denda dan beberapa pemimpin telah dibuang negeri. Perang Larut Ketiga. Perang Larut Ketiga berlaku apabila skandal yang melibatkan Li Ah-kun dengan seorang isteri anak saudara kepada Chung Keng-kyu. Apabila hubungan pasangan ini diketahui, Chung Keng-kyu menjadi sangat marah dan terus mengarahkan orang-orangnya untuk menangkap dan menyeksa mereka dengan teruk. Maka, mereka telah diseksa dengan dimasukkan ke dalam satu raga yang digunakan bagi mengisi khinzir dan dihumban ke dalam sebuah lombong terbiar. Mereka juga dibiarkan lemas dalam lombong itu. Apabila perkara ini diketahui oleh ahli-ahli kumpulan lain, mereka menjadi sangat marah. Kumpulan Gihi telah membawa 4,000 orang pejuang profesional dari China. Pejuang ini dibawa masuk melalui Pulau Pinang. Para pejuang ini terus menghadap ahli-ahli kumpulan Haisan. Maka, ahli-ahli kumpulan seramai 10,000 orang telah tewas dan mengambil keputusan untuk keluar dari Klan Pao dan mencari tempat perlindungan di Pulau Pinang. Namun, Nga Ibrahim telah membantu kumpulan Haisan ini dan mereka mendapat semula kawasan perlombongan mereka di Klan Pao. Para pembesar juga turut masuk campur tangan dalam pergaduhan ini untuk kepentingan masing-masing. Selepas itu, dalam tahun 1873, tercetuslah Perang Larut keempat. Perang Larut ini tercetus apabila Raja Abdullah menyokong kumpulan Gihi. Pejuang dan senjata moden dari negeri Singapura dan China telah didapati oleh mereka. Malah, kemusnahan harta benda awam dan pembunuhan juga telah banyak berlaku. Harta benda milik Nga Ibrahim juga turut dimusnahkan dan penduduk Melayu dibunuh. Serangan ini telah merebak ke daerah Khian, Pangko dan Yinding. Oleh itu, pembesar Melayu yang sebelum ini menyebelahi kumpulan China yang berbalas terkejut melihat huru-hara ini. Kemusnahan ini telah dibawa oleh 40,000 orang Cina dan mengakibatkan kemusnahan yang besar bagi negeri Perak. Hal ini telah melibatkan keluarga di Raja Perak. Pelaburan peniaga di Pulau Pinang juga menjadi hancur akibat perbalahan ini. Dan sekali lagi meminta Gubernur negeri-negeri Selat mengambil tindakan yang segera. Tindakan ini ialah untuk memulihkan keamanan di negeri Perak agar kerugian tidak berlaku lagi. Pada masa itu juga, Sultan Ismail telah disingkirkan daripada takhta Perak dan menambahkan dirinya sebagai Sultan. Raja Abdullah juga telah mengutuskan sepucuk surat kepada Gubernur negeri-negeri Selat agar meminta bantuan British untuk menghantar seseorang yang cukup berwibawa
untuk memulakan kewujudan satu sistem kerajaan yang baik di negeri Perak. Antara kesan daripada peristiwa yang pertama iaitu peristiwa Perjanjian Pakur pada tahun 1874 di mana ia dibagikan kepada dua kumpulan. Yang pertama mengenai tahta kerajaan Perak dan yang kedua mengenai orang Cina. Mengenai tahta kerajaan Perak iaitu di mana Raja Abdullah diakui sebagai sultan dan menyebabkan Raja Ismail dilantik menjadi Raja Muda, di mana beliau diberikan sebuah wilayah dan bayaran pencen sebanyak RM1,000 setiap bulan. Segala yang berkaitan dengan perlantikan telah disertai oleh alat-alat kerajaan yang telah dibuat semasa Bendahara Ismail menjadi pemangku sultan yang sah. Sultan juga akan menerima Residen Inggeris untuk menasihatkannya dalam setiap perkara kecuali agama dan adat istiadat orang Melayu. Mengenai orang Cina pula, kedua-dua pihak hendaklah meletakkan senjata dan memusnahkan kubu-kubu mereka. Satu Suruhanjaya telah menyelesaikan semua berkaitan dengan Lombok dan urusan-urusan di laut, di mana pada masa akan datang ianya akan dijaga oleh Residen. Perjanjian Pakur adalah perjanjian di antara British dengan beberapa pihak di Perak. Pihak pertama ialah Kongsi Kelab Cina. Yang kedua ialah pembesar Melayu, antaranya ialah Ngah Ibrahim. Yang ketiga ialah Raja Abdullah di pihak yang lain. Kenapa berlaku, kita boleh katakan sebagai konflik itu, konflik di Perak menyebabkan berlakunya Perjanjian Pakur. Kerana di daerah Larut Matan dan Selama, Kongsi Kelab Cina, berlakunya konflik di antara mereka. Dan yang paling penting sekali ialah konflik perebutan takhta di antara Raja Ismail dengan Raja Abdullah. Jadi itulah yang menjadikan berlakunya Perjanjian Pakur dalam 1874. Peristiwa yang seterusnya ialah peristiwa penentangan pentadbiran British, di mana British mengenakan cukai ke atas perlombongan dan perniagaan biji timah di Larut. Pungutan cukai ini dikendalikan oleh Residen Inggeris kerana kuasa Ngah Ibrahim dalam memungut cukai telah disekat oleh mereka. Hal ini telah menimbulkan rasa marah Ngah Ibrahim kerana ia dikira melanggar persetujuan yang di Pulau Pakur, di mana beliau masih berkuasa ke atas Larut walaupun seperti sebelum campur tangan British. Disebabkan rasa marah itu, beliau menyokong kumpulan pembesar Melayu yang hendak menentang pentadbiran British di Perak. Peristiwa seterusnya, peristiwa pertelingkahan antara kongsi-kongsi gelap, di mana Long Gaffar merupakan seorang pemimpin yang menjumpai biji timah di Larut pada tahun 1848. Beliau menguruskan sendiri perusahaan tersebut. Untuk menguruskan perlombongan itu, beliau mengambil orang-orang Cina untuk bekerja sebagai buruh. Disebabkan itu wujudlah kumpulan kongsi-kongsi gelap Cina. Ini kerana dua-dua kumpulan tersebut ingin menguasai kawasan yang penting dari segi ekonomi seperti ekonomi biji timah di Larut. Peristiwa keempat iaitu peristiwa perebutan tahta pada tahun 1851 sehingga 1874, di mana sistem warisi tahta di Perak amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain, di mana sebelum seseorang itu dilantik menjadi sultan, beliau perlu menjadi Raja Hilir, Raja Bendahara dan Raja Muda. Disebabkan peristiwa itu, ia hampir mencetuskan perang saudara kerana ramai antara mereka menentang setiap pelantikan, setiap jawatan yang dilantik, setiap seorang yang dilantik menjadi sultan baru, kerana setiap daripada mereka menganggap mereka berkuasa ke atas tahta tersebut.
peristiwa terakhir ialah peristiwa hukuman di mana Ngah Ibrahim dikenakan hukuman di buan negeri. Satu perbicaraan diadakan di kota Ngah Ibrahim di mana Datuk Maharaja Lela telah dikenakan hukum gantung manakala Ngah Ibrahim dan bapa mentuanya serta Sultan Abdullah dihukum di buan negeri. Beliau dibuang ke Kepulauan Seychelles. Beliau tidak dikenakan hukuman berat kerana tiada bukti kukuh yang dapat membuktikan beliau terlibat dalam pembunuhan Bish. Beliau mendapat gelaran Orang Kaya Menteri Seri Paduka Tuan, iaitu kedudukan orang besar keempat dalam susunan pentadbiran Kerajaan Perak. Gelaran ini dikurniakan oleh Sultan Jaafar, di mana selepas beliau menerima kurniaan tersebut, beliau memperoleh kuasa untuk mentadbir kawasan Larut yang merangkumi kawasan Krian, Kuala Beruas dan Bukit Berapi. Namun, pada 31 Mac 1864, kurniaan baru telah dikeluarkan oleh Sultan untuk mengecilkan kawasan yang ditadbir oleh Ngah Ibrahim. Kawasan yang ditadbir oleh Ngah Ibrahim iaitu meliputi kawasan Larut, Krian, Larut ke Krian dan Bagantian dikecilkan dalam masa 6 bulan. Ini kerana Sultan berhak memberi atau mengambil mengikut kehendaknya. Kejayaan yang seterusnya iaitu beliau menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana beliau memperkenalkan sistem pengurusan moden di Perak dan menyebabkan Yang di-Pertuan Perak tertarik untuk menariknya menjadi penasihat kepadanya. Tetapi Ngah Ibrahim ini masih tertakluk kepada Seri Paduka. Beliau juga dikenali sebagai Raja Larut dalam kalangan pegawai dan orang-orang Eropah, manakala dalam kalangan orang Melayu beliau dikenali sebagai Tengku Menteri. Disebabkan kedudukannya yang semakin tinggi, beliau ingin membangunkan prasarana seperti rumah atau jalan raya. Kejayaan yang terakhir iaitu beliau dianggap sebagai seorang aristokrat Melayu terulung yang mendahului zamannya, di mana beliau pernah mempelajari selok-belok pentadbiran oleh bapa saudaranya selama 2 tahun semasa beliau menghadiri satu perjumpaan di Johor. Beliau juga memperoleh hasil penghutang yang tinggi daripada perlombangan biji timah, hasil tanaman padi, tanaman kopi, buah pala, tebu, tembakau dan ubi kayu. Perubahan riwayat hidup Ngah Ibrahim dan pembesar-pembesar Perak menjadi titik tolak balik selepas Perjanjian Pakur ditandangi pada 20 Januari 1874 yang disebabkan oleh Perang Larut yang masih berlaku. Ngah Ibrahim ini menghapuskan Bish disebabkan oleh sikap angkuh Residen British yang pertama iaitu J.W.W. Bish kerana tidak mempedulikan orang besar dan Sultan. Disebabkan itu, beliau merancang untuk menghapuskan J.W.W. Bish ini. Saya akan menerangkan berkaitan sumbangan Ngah Ibrahim dalam ekonomi, politik dan sosial di Tanah Melayu. Sebagai di antara orang yang berpengaruh di Tanah Melayu ketika itu, Ngah Ibrahim telah menyumbangkan beberapa jasa dan sumbangan dalam sektor politik, sosial dan ekonomi. Dalam usaha beliau memperkukuhkan ekonomi, keselamatan, martabat dan maruah orang Melayu. Dalam sektor politik, Ngah Ibrahim merupakan seorang pemimpin yang mempunyai jiwa nasional, berhemah tinggi, berwawasan dan berdiplomasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui kepimpinan beliau dalam memerintah orang-orang Melayu di Bukit Gantang, Matang, Larut, Kilang Pauh dan Kamunting sewaktu menjadi wakil Sultan Perak. Selain itu, beliau juga menentang Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Beliau juga mempertahankan dan menjaga keselamatan masyarakat Tanah Melayu khususnya di kawasan Larut daripada ancaman kuasa luar.
Hal ini dapat dibuktikan melalui penubuhan kota sebagai pusat pertahanan di Matang yang merupakan pusat pentadbiran bagi daerah Larut pada ketika itu yang menjadi kawasan permintaan Ngah Ibrahim. Kota ini dibina dalam tahun 1894 di Matang. Kota ini juga mempunyai tembok batu sepanjang 131 meter dan lebar 110 meter. Ngah Ibrahim membina sebuah rumah besar sebagai kediaman rasminya di dalam kawasan kota ini. Biji timah juga disimpan di sebuah bangunan stor di dalam kawasan kota tersebut. Dan itu juga, demi menjaga dan mengukuhkan keselamatan, beliau juga mempunyai pasukan polisnya sendiri yang terdiri daripada orang Melayu, Patani dan Sing dan mempunyai seorang hakim untuk mengadili kes-kes tuntutan, seorang magistrat dan juga bendahari untuk mentadbir kewangan wilayah dan memungut cukai. Pasukan polis juga ditubuhkan bagi meredakan ketegangan yang berlaku kerana wujud kejadian-kejadian yang dicetuskan oleh imigran-imigran Cina yang semakin ramai dan melakukan kekacauan-kekacauan dan kegiatan kongsi gelap. Hal ini telah menyukarkan Ngah Ibrahim untuk mengawal keadaan. Ngah Ibrahim sedar beliau perlu mengukuhkan pasukan polisnya. Pasukan polis yang diketuai oleh Kapten Tristan Speedy dalam tahun 1873 terdiri daripada 110 orang anggota Sing yang diambil dari wilayah Pitala, Laudhia dan Ferozepur di Punjabi, India untuk menjadi spoi. Mereka dilengkapi dengan pistol dan senapang serta mempunyai 4 laras merekruts. Selain daripada menubuhkan anggota polis, beliau juga mempunyai pasukan bergajah, kereta lembu dan kerbau, kuda sebagai wadah pengangkutan dan pertahanan. Seterusnya, Ngah Ibrahim juga mengadakan perhubungan dengan kuasa asing untuk tujuan perdagangan dan pertahanan. Menteri Larut Ngah Ibrahim telah meminta bantuan Lieutenant Gubernur Inggeris di Pulau Pinang untuk membantu beliau dalam menyelesaikan krisis pergaduhan di antara puak-puak pelombong Cina yang bermusuhan antara satu dengan yang lain di Larut pada tahun 1872. Dalam sektor sosial, Ngah Ibrahim memperkukuhkan martabat dan maruah orang Melayu. Hal ini dapat dibuktikan kerana Ngah Ibrahim mempunyai bangunan kediaman dan kota di Matang yang dijadikan sebagai pusat pertahanan dan pusat pentadbiran. Hal ini menunjukkan bahawasanya Ngah Ibrahim seorang yang mengambil berat berkaitan masalah rakyat, khususnya di kawasan pentadbiran beliau iaitu daerah Larut. Kekayaan yang dimiliki oleh beliau digunakan untuk membangunkan Larut khususnya di Matang. Beliau telah mewakafkan tapak untuk mendirikan surau, masjid dan tanah perkuburan di kawasan Matang dan Taiping. Antara kemudahan yang dibina ialah jalan kereta api pertama Taiping ke Kuala Sepetang, Masjid Tengku Menteri, Pelabuhan Melawati dan banyak lagi kemudahan lain. Kediaman beliau turut dijadikan sebagai pusat pentadbiran yang terawal di daerah ini di mana kebunannya dibawa ke Taiping oleh pihak Inggeris. Pada tahun 1985, kediaman Ngah Ibrahim kemudiannya dijadikan kompleks sejarah Matang yang sehingga kini berdiri megah. Kemudahan yang didirikan oleh Ngah Ibrahim dapat membantu memudahkan urusan harian rakyat. Beliau juga telah mendirikan pusat fardu ain dan kifayah dan mengadakan guru agama. Kebajikan rakyat di daerahnya, pada tahun 1875 Balai Penghulu Matang dibina sebagai pejabat pentadbiran dan Dewan Mahkamah bagi penghulu untuk menguruskan hal perundangan berkaitan kawasan pentadbiran di kampung. Selain itu, rumah Kapten Speedy telah dibina oleh Menteri Ngah Ibrahim pada tahun 1873. Bangunan Kota Ngah Ibrahim digunakan sebagai bangunan Maktab Perguruan Melayu dikenali sebagai Kolej Matang dalam tahun 1913. Sehinggalah dalam tahun 1923, Maktab Perguruan Sultan Inggeris pula dibuka dan kemudiannya bangunan tersebut digunakan sebagai Sekolah Rendah Kebangsaan Matang. Semasa pendudukan Jepun, bangunan ini dijadikan ibu pejabat bagi tentera Jepun. Maktab Perguruan Melayu yang didirikan oleh Ngah Ibrahim dapat membantu menaik tarafkan tahap pendidikan di tanah Melayu khususnya di daerah Larut. Dianggarkan pada tahun 1871, jumlah pelombong-pelombong Cina adalah seramai 40,000 orang. Sebanyak RM276,518 nilai biji timah yang dihantar ke Pulau Pinang pada tahun itu dan kebanyakannya daripada daerah Larut. Struktur sosial masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama dapat diwujudkan dengan adanya kemasukan pelombong-pelombong ini yang dapat mengimbangi penduduk di tanah Melayu. Dalam sektor ekonomi, pada tahun 1850-an, Ngah Ibrahim merupakan pengusaha lombong biji timah.
Biji timah merupakan perusahaan yang tertua serta produk ekspor utama di tanah Melayu suatu ketika dahulu, dan pelombongan biji timah yang diusahakan oleh orang Melayu sebelum tahun 1820 adalah secara tradisional dengan menggunakan kaedah mendulang. Biasanya aktiviti mendulang ini dijalankan di sungai atau kawasan lombong. Perjanjian Pangkor pada 1874 serta perkembangan industri pelombongan biji timah di negeri Perak menerusi penemuan biji timah di Larut oleh Long Jaafar, iaitu bapa kepada Ngah Ibrahim pada tahun 1840-an, menjadi satu titik tolak kepada sejarah moden di negeri Perak. Perkembangan tersebut menjadikan landscape penempatan masyarakat di Perak daripada awalnya perkampungan di tebing sungai yang beratapkan daun nipah berubah menjadi pekan dan bandar yang memiliki bangunan konkrit. Itu, Ngah Ibrahim juga merupakan pengusaha tebu di kawasan Kerian dan Bagan Tiang. Long Jaafar dan anaknya, orang kaya Menteri Ngah Ibrahim, merupakan pengusaha awal kepada industri tebu di kawasan Bagan Tiang. Ladang-ladang tebu milik Ngah Ibrahim telah dirampas dan diserahkan kepada pengusaha Cina setelah pihak British menahan Ngah Ibrahim akibat dari tragedi pembunuhan J.W.W. Birch. Kolam penyimpanan gula cair iaitu selepas dikisar, batu pengisar dan juga menara serombong asap merupakan kesan-kesan daripada peninggalan industri gula tersebut. Ban atau benteng penahanan air di daerah Bagan Tiang pecah dan mengakibatkan air laut melimpah masuk ke dalam tebu, menyebabkan industri tebu atau gula musnah. Kejadian ini mengakibatkan tebu ditanam rasanya sedikit masin. Di samping itu, Ngah Ibrahim juga merupakan pengusaha ladang kopi di Asam Kubang, Taiping. Pembukaan ladang-ladang tersebut sikit sebanyak memberi bantuan dan sumbangan kepada perkembangan ekonomi sosial di tanah Melayu ketika itu. Antaranya wujud peluang-peluang pekerjaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemasukan pelombong-pelombong Cina dari Pulau Pinang. Ngah Ibrahim bukan sahaja seorang yang berani dalam menentang campur tangan British. Beliau juga memberi sumbangan terhadap masyarakat Melayu. Semasa berkuasa sebagai orang kaya Menteri Paduka di lalu, beliau bukan sahaja mengembangkan ekonomi lalu, beliau juga membina kemudahan dengan kekayaan sendiri untuk memudahkan urusan harian rakyat demi melindungi martabat dan maruah orang Melayu. Beliau menentang dengan British supaya kuasa pemerintahan tidak dirampas oleh British. Walaupun beliau akhirnya dibuang negeri, tetapi perbuatannya yang berani menentang dengan British akan diingatkan oleh rakyat.